Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah bagi kursus Falsafah dan Isu Semasa iaitu Encik Nur Syarul Marzuki bin Muhammad Nur. Nama saya ialah Nur Alif Najmi bin Nizar dan saya daripada kumpulan 6. Tajuk pembentangan kami ialah pengurusan integriti dalam organisasi pendidikan. Pertama sekali, sikap integriti merupakan satu bentuk kejujuran dan ketulusan serta berada dalam keadaan yang sempurna dan utuh. Individu yang mempunyai sikap integriti yang tinggi akan melaksanakan tugasan yang diamanahkan dengan penuh bertanggungjawab dan sempurna. Oleh itu, integriti mempunyai tarifan yang lebih jelas melalui Plan Integriti Nasional 2006 yang membawa maksud kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu. Mengikut Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP tahun 2006 hingga tahun 2010, Pelan Integriti Nasional diterapkan ke dalam organisasi pendidikan bagi mewujudkan pendidikan yang berkualiti tinggi serta boleh dihayati oleh seluruh anggota dalam organisasi berkenaan. 2.0 Latar belakang. Dalam organisasi pendidikan, guru perlu mempunyai sikap integriti yang tinggi seperti nilai-nilai amanah, jujur, ikhlas, sabar, tidak mengamalkan tabiat rasuah, berlapang dada, telus, bertanggungjawab dan memiliki ciri-ciri positif yang lain. Organisasi merupakan satu unit sosial yang mengandungi manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain bagi mencapai matlamat setiap manusia itu dan organisasinya. 3.0 Objektif kajian. Yang pertama ialah untuk menganalisis kepentingan pengurusan integriti dalam organisasi pendidikan. Yang kedua ialah untuk mengetahui langkah pelaksanaan sistem pengurusan dalam organisasi pendidikan. Dan yang terakhir ialah untuk mengetahui cabaran dalam melakukan nilai integriti dalam organisasi pendidikan. Kesemua objektif kajian ini kami kaitkan dengan salah satu topik falsafah iaitu falsafah etika. 4.0 Metodologi kajian. Yang pertama ialah reka bentuk kajian. Antara reka bentuk kajian yang kami gunakan ialah pertama, kaedah kepustakaan, yang kedua ialah kaedah soal selidik dan yang terakhir ialah kaedah temu bual. Kedua ialah populasi dan sampel kajian. Antara responden-responden kami ialah pekerja awam, pekerja swasta, pelajar UPSI dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah instrumen kajian. Instrumen kajian kami menggunakan kaedah bertanyakan beberapa soalan bagi setiap objektif kajian tersebut. 5.0 Organisasi. Yang pertama ialah ketua. Ketua akan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang penyampai maklumat untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang penting kepada ahli-ahli kumpulan tersebut. Yang kedua ialah setiausaha. Tugas setiausaha akan mencatat segala maklumat-maklumat penting yang telah disampaikan oleh ketua. Yang ketiga ialah pengumpul bahan. Tugas pengumpul bahan akan mencari dan mengumpul segala bahan-bahan yang berkaitan dengan topik kajian. Yang seterusnya ialah analisis bahan. Tugas analisis bahan ialah untuk menganalisis bahan-bahan yang telah diperolehi itu dan mencari maklumat-maklumat yang relevan. Yang seterusnya ialah editor bahan. Tugas seorang editor bahan akan menyunting bahan-bahan tersebut lalu akan mencari maklumat-maklumat yang bermanfaat serta boleh digunakan oleh ahli-ahli kumpulan tersebut. Yang seterusnya ialah designer ataupun video editor. Tugas seorang designer ialah untuk melakukan penyuntingan bagi video pembentangan. Yang seterusnya ialah pembentang. Tugas bagi pembentang ialah untuk membentangkan hasil kajian yang telah siap dengan sempurna. Assalamualaikum, saya Raja Nur Nadira Syakirin akan membentangkan tentang dapatan kajian. Dapatan kajian yang pertama iaitu berkaitan dengan kepentingan pengamalan integriti dalam organisasi pendidikan. 1.1 iaitu mencapai kesetiaan dalam kalangan pendidik.
Berdasarkan graf bar di atas, dapat dibuktikan antara kepentingan pengamalan integriti dalam organisasi pendidikan adalah dapat mencapai kesetiaan dalam kalangan pendidik. Sebanyak 87% responden bersetuju bahawa kesetiaan dalam kalangan pendidik dapat mewujudkan hubungan yang lebih erat antara pendidik. Manakala 88% responden turut bersetuju bahawa kesetiaan antara pendidik dapat mewujudkan kesepakatan antara mereka. Seterusnya, 1.2 iaitu meminimumkan masalah belajar disiplin. Graf menunjukkan kebanyakan responden bersetuju bahawa masalah pelajar dapat diminimumkan sekiranya pendidik mengamalkan amalan integriti dalam organisasi pendidikan. Perkara ini terjadi apabila semua pelajar mendapat layanan yang sama rata daripada pendidik dan kewujudan hubungan yang erat antara pendidik dengan pelajar turut menyumbang kepada nilai murni ini. Berdasarkan graf, sebanyak 83% responden bersetuju bahawasanya masalah disiplin dapat dikurangkan sekiranya pelajar mendapat layanan yang sama rata oleh pendidik, dan didapati sebanyak 88% responden bersetuju bahawa hubungan yang erat antara pelajar dengan guru dapat dicapai sekiranya pendidik mengamalkan amalan integriti dalam organisasi pendidikan. Selain itu, meningkatkan imej profesion keguruan dalam pendidikan. Berdasarkan kajian soal selidik yang telah dijalankan menunjukkan ramai responden yang setuju dengan pendapat tersebut, iaitu 93% dan 92%. Ianya mengatasi peratus responden yang tidak setuju iaitu 4% dan 2% dan tidak pasti 3% dan 6% dengan kenyataan tersebut. Soal selidik tersebut adalah bertujuan untuk mengetahui respon daripada responden yang berbeza tentang kepentingan integriti dalam organisasi pendidikan melalui meningkatkan imej profesion keguruan dalam pendidikan. Oleh hal yang demikian, ianya dapat menjelaskan tanggungjawab seorang guru ketika berada di dalam bilik darjah menurut kod etika profesion keguruan. Guru juga sewajarnya meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai jenis buku rujukan yang efisien berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Akhir sekali, meningkatkan pengawalan tingkah laku bagi warga pendidikan dalam menjaga akhlak. Berdasarkan rajah tersebut, dapat dilihat majoriti responden bersetuju dengan pendapat tersebut yang diraih sebanyak 90% dan 92% berbanding dengan responden yang tidak setuju sebanyak 2% dan 4% dan tidak pasti sebanyak 6% dan 4%. Hal yang demikian adalah kerana kepentingan integriti dalam organisasi pendidikan juga sangat berkait rapat dengan kod etika keguruan yang menjadi garis panduan terhadap tingkah laku warga pendidik supaya mereka lebih faham mengenai amanah dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Dapatan kajian yang seterusnya ialah berkaitan dengan langkah. Yang pertama ialah memperkenalkan sistem reward kepada kaki tangan yang mengamalkan nilai integriti yang tinggi dalam organisasi pendidikan. Berdasarkan carta pai yang dipaparkan di atas telah menunjukkan kebanyakan responden bersetuju bahawa kaedah penerapan nilai integriti dalam pengurusan organisasi pendidikan adalah dengan memperkenalkan sistem reward kepada kaki tangan yang mengamalkan nilai integriti yang tinggi dalam organisasi pendidikan. Seramai 87 responden bersetuju dengan perkara ini dengan peratus sebanyak 87%, manakala responden yang menjawab tidak pasti seramai 3 orang dengan peratusan 3% dan responden yang tidak bersetuju adalah seramai 10 orang yang membawa kepada 10%. Kaedah ini telah diutarakan oleh Tan Sri Muhammad Siddiq bin Haji Hassan dalam satu ucapannya pada 23 November 2006 di Kota Kinabalu, Sabah semasa memberi ucapan berkenaan topik isu-isu tadbir urus dan integriti dalam perkhidmatan awam dulu, kini dan masa depan. Dalam ucapannya telah berkata bahawa sistem reward ini perlu dilaksanakan kepada pegawai-pegawai atau kaki tangan yang berintegriti tinggi, tekun dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan pengamalan nilai integriti terhadap kaki tangan dalam organisasi pendidikan.
Berdasarkan catatpan yang di atas telah didapati bahawa kebanyakan responden bersetuju bahawa kaedah penerapan nilai integriti dalam pengurusan organisasi pendidikan adalah dengan mengadakan kempen kesedaran tentang kepentingan pengamalan nilai integriti terhadap kaki tangan dalam organisasi pendidikan. Seramai 88 responden bersetuju dengan perkara ini dengan peratusan sebanyak 88%, manakala responden yang menjawab tidak pasti seramai 2 orang dengan peratusan 2% dan responden yang tidak bersetuju adalah seramai 10 orang yang membawa kepada 10%. Kempen kesedaran ini amatlah wajar untuk dilaksanakan terhadap kaki tangan dalam organisasi pendidikan. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam kempen ini akan memberikan kesedaran kepada kaki tangan pendidikan supaya lebih berintegriti tinggi dan mengamalkan etika moral dalam kerja harian mereka. Selain itu, pemantauan pihak pentadbiran tentang nilai integriti dalam kaki tangan organisasi. Berdasarkan catatpan di dalam rajah, ia menunjukkan bahawa majoriti daripada responden bersetuju dengan mengadakan pemantauan pihak pentadbiran tentang nilai integriti dalam kalangan kaki tangan organisasi sebagai langkah untuk menerapkan nilai integriti di dalam diri kaki tangan organisasi. Seramai 100 responden terlibat dalam soal selidik yang dikemukakan dan hasil kajian mendapati bahawa seramai 88% responden bersetuju dengan langkah, manakala 12% responden tidak pasti dengan langkah ini dan 1% sahaja tidak bersetuju dengan langkah ini. Organisasi pendidikan merupakan organisasi yang penting kerana pelajar merupakan generasi muda yang mempunyai masa depan yang penting kerana mereka merupakan golongan yang bakal memimpin negara pada masa hadapan. Akhir sekali, memperkasakan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa. Rajah menunjukkan bilangan responden yang memberi maklum balas tentang kaedah penerapan nilai-nilai integriti melalui usaha memperkasakan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa. Seramai 85% responden bersetuju dengan cadangan memperkasakan Suruhanjaya ini sebagai usaha membantras salah laku berkaitan integriti. Terdapat juga 1% daripada 100 orang responden yang tidak bersetuju dengan kaedah ini dan terdapat 3% yang tidak pasti tentang penggunaan kaedah ini sebagai usaha menerapkan nilai integriti dalam pengurusan Suruhanjaya ini. Dilihat dapat dijadikan kaedah untuk menerapkan nilai integriti di dalam badan-badan organisasi dengan siasatan dan kuasa audit yang dapat dijalankan di mana-mana organisasi yang berpotensi untuk terlibat dalam masalah integriti. Saya Muhammad Hafizin bin Abdullah akan meneruskan pembentangan ini bagi dapatan kajian yang ketiga, iaitu mengenai mengetahui cabaran dalam melakukan nilai integriti dalam organisasi pendidikan. Berdasarkan rajah di atas, cabaran dalam melakukan nilai integriti khususnya dalam organisasi pendidikan adalah bagi mengkoordinasikan usaha semua komponen dan semua sektor dalam gerakan pemantapan integriti organisasi pendidikan. Sebanyak 77% responden bersetuju bahawa cabaran dalam melakukan nilai integriti khususnya dalam organisasi pendidikan adalah untuk mengkoordinasikan usaha semua komponen dan sektor dalam usaha semua pihak memantapkan integriti dalam organisasi pendidikan, manakala seramai 19% tidak pasti dan selebihnya tidak bersetuju. Cabaran seterusnya dalam melakukan nilai integriti dalam organisasi pendidikan adalah cabaran dalam meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama dalam usaha meningkatkan lagi nilai-nilai integriti supaya hal tersebut menjadi budaya yang diamalkan dalam organisasi pendidikan. Berdasarkan graf yang berjaya didapati hasil daripada edaran borang soal selidik di atas, seramai 90% bersetuju bahawa meningkatkan kesedaran adalah merupakan salah satu cabarannya, manakala seramai 8% tidak pasti dan 2% sahaja tidak bersetuju. Selain itu, cabaran lain dalam melakukan serta mempraktikkan nilai integriti dalam organisasi pendidikan
adalah cabaran dalam mengukuhkan lagi asas moral masyarakat, iaitu dalam mengamalkan nilai-nilai yang berintegriti dalam organisasi pendidikan. Hal ini telah mendapat persetujuan seramai 85% yang turut bersetuju bahawa dalam mengukuhkan lagi asas moral masyarakat telah menjadi cabaran kepada semua dalam mempraktikannya, manakala seramai 14% tidak pasti dan 1% tidak bersetuju. Ianya menjadi salah satu cabaran dalam mengukuhkannya kerana asas moral dalam kalangan masyarakat masih perlu dikukuhkan lagi, dan hal ini menunjukkan bahawa asas moral masyarakat adalah sangat penting dan perlu dititik beratkan. Bagi cabaran yang keempat ialah cabaran kepimpinan yang lemah, iltizamnya dan tidak berwawasan akan menyebabkan integriti organisasi pendidikan merosot. Berdasarkan cartapai di atas, kebanyakan responden bersetuju bahawa kepimpinan yang lemah iltizamnya dan tidak berwawasan akan menyebabkan integriti organisasi pendidikan merosot. Seramai 87% responden, iaitu seramai 87 responden telah bersetuju, manakala 9% responden tidak pasti dan seramai 4% atau 4 responden tidak setuju dengan cabaran tersebut. Menurut Deming 1986, beliau telah memperkenalkan satu pendekatan pengurusan yang berkualiti dikenali sebagai Total Quality Management (TQM) di Amerika Syarikat. Amalan TQM terus tersebar luas melengkau sempadan antarabangsa. Konsep dan prinsip TQM boleh dilaksanakan dalam bidang pendidikan yang seterusnya membawa kepada satu reformasi pendidikan. Bagi cabaran yang kelima ialah kurang ketulusan dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam, contohnya dalam urusan tender. Berdasarkan cartapai, terdapat 3% responden yang tidak setuju bahawa wujud kurang ketulusan dalam urusan melibatkan kepentingan awam, contohnya dalam urusan tender. Selain itu, seramai 14% responden tidak pasti dengan cabaran tersebut, manakala seramai 83% di mana bersamaan dengan 83 responden setuju bahawa kurang ketulusan menjadi cabaran kepada organisasi pendidikan. Cabaran yang terakhir ialah cabaran matlamat atau kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain boleh menjejaskan integriti dalam organisasi pendidikan. Berdasarkan cartapai, sebanyak 85% responden, iaitu seramai 85 responden bersetuju bahawa matlamat atau kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain boleh menjejaskan integriti dalam organisasi pendidikan. 12% responden, iaitu 12 responden tidak pasti, manakala seramai 3% atau 3 responden tidak setuju dengan cabaran yang dihadapi oleh organisasi pendidikan. Percagahan pendapat yang berlaku secara berterusan di dalam organisasi boleh menyebabkan kecelaruan dan juga krisis nilai. Skop, tugas dan tanggungjawab antara organisasi perlu diteliti dan juga dibincangkan dengan baik. Pertindihan dalam tugas boleh menyebabkan munculnya persaingan tidak sihat dan secara tidak langsung masyarakat akan mula ragu dengan nilai integriti yang dimiliki oleh organisasi pendidikan. Secara keseluruhannya, berdasarkan dapatan kajian telah menunjukkan bahawa beberapa kepentingan, cabaran serta kaedah yang perlu ada dalam pengurusan integriti dalam organisasi pendidikan. Amalan integriti dalam organisasi memainkan peranan yang penting bagi meningkatkan imej profesion keguruan dalam pendidikan. Oleh itu, beberapa kaedah perlu dilakukan supaya dapat memberi kesedaran kepada kaki tangan dalam organisasi pendidikan tentang kepentingan nilai integriti dalam diri seseorang itu. Jelaslah bahawa setiap organ pendidik haruslah memiliki nilai integriti yang tinggi untuk membina masyarakat serta negara yang maju dan disegani di mata dunia. Setakat itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.